apakah yang dimaksudkan dengan pendidik sebagai seorang psikologis? Maksud pendidik atau guru sebagai psikologis ialah merujuk kepada seorang profesional yang berperanan dalam menggabungkan prinsip-prinsip psikologi ke dalam proses pendidikan. Secara spesifiknya, peranan ini melibatkan pemahaman yang mendalam terhadap bagaimana pelajar itu berfikir, belajar dan juga berkembang dari sudut pandang psikologis dan menerapkan pengetahuan tersebut untuk meningkatkan pembelajaran dan kesejahteraan. Apakah kepentingan pendidik sebagai seorang psikologis? Yang pertama, pentingnya pendidik sebagai seorang psikologis adalah untuk pengajaran, pembelajaran dan juga perkembangan pelajar. Poin yang kedua adalah pendidik yang berperanan sebagai seorang psikologis amat berkait rapat dengan perkembangan pelajar. Pelajar haruslah menerima didikan daripada peringkat awal untuk mengetahui, memahami dan juga mempelajari tingkah laku emosi dan pemikiran pelajar. Poin yang kedua adalah pendidik yang berperanan sebagai seorang psikologis amat berkait rapat dengan perkembangan pelajar. Pelajar haruslah menerima didikan dari peringkat awal untuk mengetahui, memahami dan mempelajari tingkah laku, emosi dan pemikiran pelajar. Poin yang ketiga adalah untuk memudahkan proses pembelajaran dan pengejaran yang dijalankan secara efektif apabila pendidik dapat bertindak sebagai seorang psikologis di mana mereka dapat membantu tingkah laku, emosi serta pemikiran bagi setiap pelajar. Untuk menjadi seorang pendidik psikologis, apakah bidang pendidikan utama bagi mereka? Antaranya adalah psikologis pendidikan, iaitu pendidik yang mempraktikkan psikologi pendidikan menggunakan prinsip-prinsip dan teori-teori psikologi untuk memahami bagaimana pelajar belajar, bagaimana mereka termotivasi dan bagaimana pula mereka mengatasi masalah tingkah laku atau kesulitan pembelajaran. Mereka dapat membantu merancang pendekatan pengajaran yang lebih berkesan, strategi pembelajaran dan intervensi berdasarkan teori perkembangan kognitif, sosial dan juga emosi. Yang kedua adalah psikologi sekolah. Dalam konteks ini, seorang psikologis pendidik sering bekerja dengan pelajar yang menghadapi masalah khusus, sama ada masalah emosional, kesulitan belajar atau cara untuk tangani sosial. Mereka menyediakan bimbingan dan sokongan kepada pelajar, guru dan ibu bapa untuk memastikan persekitaran pembelajaran yang sihat dan juga menyokong perkembangan keseluruhan pelajar. Okey, untuk seterusnya, apakah itu tanggungjawab sebagai pendidik psikologis? Okey, saya ada 4 poin di sini. Yang pertama adalah memahami dan mengatasi masalah belajar. Mereka menggunakan teknik diagnostik untuk mengenal pasti pelajar yang menghadapi sebarang masalah seperti masalah disleksia, ADHD atau gangguan pembelajaran yang lain. Kita sedia maklum apabila kita dapat mengesan pelajar-pelajar yang menghadapi masalah, kita dapat melakukan proses pengasingan yang bermaksud mungkin kita boleh menasihati ibu bapa pelajar tersebut untuk menghantar pelajar-pelajar yang bermasalah seperti disleksia untuk ke sekolah khas yang ditubuhkan untuk pelajar tersebut. Poin seterusnya adalah membangun strategi pengajaran yang lebih efektif. Ini berdasarkan teori perkembangan kognitif dan juga pembelajaran. Mereka membantu guru untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan dan keperluan individu pelajar. Poin yang ketiga adalah mengurus tingkah laku di kelas. Menggunakan teori motivasi dan pengurusan tingkah laku, psikologis pendidik dapat membantu untuk mengendalikan kelas dan memastikan suasana yang konduktif ketika pembelajaran. Poin yang terakhir adalah menyediakan sokongan emosi dan juga sosial. Mereka memainkan peranan dalam membantu pelajar mengatasi tekanan, kecemasan ataupun masalah sosial. Seterusnya untuk tajuk assignment kami iaitu bagaimana seorang pendidik boleh menjadi seorang psikologis dari segi teori dan juga praktikal.
Untuk pertamanya, saya akan terangkan bagaimana seorang guru atau pendidik itu boleh menjadi seorang psikologis dari segi teori. Bagaimana seorang pendidik itu boleh menjadi seorang psikologis, iaitu dengan meningkatkan kemampuan diri pendidik itu sendiri melalui 4 perkara. Yang pertama ialah penelitian, yang kedua adalah aktiviti semasa proses pembelajaran, yang ketiga adalah pengumpulan data, dan juga yang terakhir adalah menganalisa data tersebut. So, apakah yang dimaksudkan dengan penelitian data? Penelitian data ini merujuk kepada pendekatan yang sistematik yang dapat digunakan untuk mengumpul dan menganalisa data. Yang kedua adalah aktiviti semasa proses pembelajaran, iaitu aktiviti yang di dalam kelas dapat melibatkan pengujian intervensi tertentu. Yang ketiga adalah pengumpulan data, iaitu kemampuan dalam mengumpulkan informasi melalui cara dan langkah yang tepat seperti wawancara, survey, observasi dan juga pengujian. Dan yang terakhir sekali iaitu menganalisa data, iaitu setelah data itu dikumpulkan, langkah penting seterusnya adalah menganalisa data tersebut untuk membuat kesimpulan. Okey, seterusnya, kalau tadi saya dah terangkan bagaimana seorang pendidik itu dapat menjadi seorang psikologis dari segi teori. So, sekarang saya akan terangkan bagaimana pendidik itu dapat menjadi seorang psikologis dari segi praktikalnya. Atau pendidik dapat berfungsi sebagai seorang psikologis dari segi praktikal adalah melalui beberapa pendekatan dan strategi yang berkaitan dengan interaksi harian mereka dengan pelajar. Antara beberapa cara bagaimana untuk guru mengembangkan kemahiran dan juga mengambil peranan sebagai psikologis adalah dengan cara ujian psikometrik ataupun Rorschach test. Rorschach test memberi peluang untuk mereka, iaitu guru, untuk memahami tingkah laku, proses pembelajaran serta perkembangan emosi dan juga sosial pelajar secara lebih mendalam, sama ada tersembunyi ataupun tidak langsung. Kita sedia maklum bahawa Rorschach test ini bukan sahaja diguna pakai untuk pelajar, bahkan diguna pakai juga untuk calon-calon penjawat awam, di mana mereka wajib untuk menduduki ujian psikometri sebelum menghadiri temuduga secara fizikal. Okey, seterusnya adalah melalui kaunseling dan juga sokongan emosi. Mengadakan sesi-sesi kaunseling secara berkala dengan pelajar untuk membincangkan masalah-masalah emosi atau sosial yang dihadapi oleh pelajar tersebut. Ini boleh dilakukan secara individu atau secara kumpulan kecil. Kita harus menganalisa pelajar itu tersendiri. Adakah dia selesa untuk mengadakan sesi luahan perasaan secara beramai-ramai ataupun secara individu. Seterusnya adalah melalui pengalaman praktikal. Pengalaman praktikal adalah salah satu komponen yang terpenting dalam peningkatan kemahiran praktikal sebagai seorang psikologis pendidik, iaitu pendidik perlu mendapatkan latihan secara langsung dalam situasi yang melibatkan pengurusan masalah psikologi. Okey, untuk kesimpulannya, untuk menjadi seorang psikologis pendidik, seorang pendidik itu sendiri perlu mengembangkan beberapa ciri-ciri dan kemahiran yang terdapat pada diri mereka. Seperti yang pertamanya adalah empati. Seorang pendidik mempunyai keupayaan untuk memahami dan merasakan pengalaman pelajarnya. Ia dapat membantu untuk mereka menyokong pelajar dengan lebih baik dalam proses pembelajaran dan perkembangan emosi. Yang kedua adalah kemahiran berkomunikasi. Kita sedia maklum bahawa mampu berkomunikasi dengan jelas dan berkesan dapat menjadi seorang psikologis yang berkesan. Ia termasuk dalam mendengar dengan aktif dan juga memberi maklum balas yang konstruktif. Yang ketiga adalah sikap yang terbuka. Seorang pendidik perlu terbuka kepada pelbagai pandangan dan pengalaman, serta bersedia untuk menerima dan memahami perbezaan pandangan setiap pelajarnya. Yang keempat adalah kesabaran.
Kemampuan untuk bersabar dan memberikan bimbingan kepada pelajar yang mungkin menghadapi cabaran dalam pelajaran ataupun dalam kehidupan sehariannya. Yang kelima adalah analytical, iaitu mampu menganalisis situasi dan tingkah laku pelajar untuk memahami punca masalah dan mencari penyelesaian yang sesuai. Seterusnya adalah pengetahuan psikologi. Dengan adanya pengetahuan psikologi, pendidik itu dapat mempelajari asas pendidikan psikologi untuk memahami perkembangan mental dan juga emosi pelajar itu sendiri. Seterusnya adalah pengurusan stres, iaitu pendidik itu mampu menguruskan tekanan diri dan membantu pelajar mengatasi stres dalam pembelajaran. Kita sedia maklum, psikologis ni berkait rapat dengan tekanan. So, untuk kita rawat, untuk kita memberi bimbingan kepada pelajar kita, pendidik itu sendiri perlu tahu cara untuk mengurus stres mereka. Dan poin yang terakhir adalah kreativiti. Dengan menggunakan pendekatan yang kreatif dalam pengajaran dan bimbingan supaya belajar dan poin yang terakhir adalah kreativiti. Menggunakan pendekatan yang kreatif dalam pembelajaran dan juga pembimbingan supaya pelajar lebih bermotivasi dan ingin terlibat lagi dalam acara ataupun aktiviti yang kita sediakan untuk pelajar. Dengan menggabungkan keseluruhan ciri-ciri ini, seorang pendidik dapat beralih dengan lebih berkesan kepada dalam bidang psikologi dalam masa yang sama untuk memberikan sokongan kepada setiap pelajar mereka. Selamat sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan bagaimana seorang pendidik dapat menjadi seorang psikologis melalui pendekatan teori psikologi dalam pengajaran. Pertama adalah pendekatan teori kognitif. Teori ini menggariskan bahawa setiap individu mempunyai potensi untuk mempelajari pelbagai perkara melalui pemahaman konsep dan penerapan kreativiti. Sebagai contoh, guru boleh memberikan soalan atau situasi yang mencabar pemikiran pelajar tersebut dan menggalakkan mereka untuk mencari penyelesaian terhadap masalah tersebut secara logik dan kreatif. Seterusnya, kita lihat kepada pendekatan teori behaviorism. Teori ini menekankan bahawa tingkah laku melalui rangsangan terhadap persekitaran pelajar tersebut. Dalam pengajaran, guru boleh menggunakan ganjaran untuk mengukuhkan tingkah laku positif, manakala hukuman ringan akan digunakan terhadap pelajar tersebut untuk mengubah tingkah laku yang kurang baik. Terdapat beberapa elemen penting dalam pendekatan teori kognitif yang boleh digunakan oleh pendidik, iaitu pertama, berasaskan penemuan iaitu discovery learning yang membolehkan pelajar mencari jawapan dan memahami konsep pelajaran itu sendiri. Kedua, penggunaan model skema yang dapat membantu pelajar memahami konsep baru dengan mengaitkannya kepada pengetahuan yang sedia ada. Dan yang ketiga, pendekatan metakognitif yang membolehkan pelajar mengenali proses pembelajaran mereka. Terdapat 3 pendekatan utama, iaitu pertama, penggunaan hukuman bertujuan untuk menghentikan tingkah laku yang tidak diingini. Kedua, pengulangan dan latihan berterusan untuk memastikan pelajar memahami dan menguasai kemahiran atau konsep tertentu. Dan yang ketiga, pemodelan tingkah laku membolehkan pelajar tersebut mempelajari tingkah laku yang baik melalui pemerhatian mereka. Seterusnya, saya akan membentangkan bagaimana seorang pendidik dapat menjadi seorang psikologis melalui pendekatan praktikal psikologi yang dapat diaplikasikan dalam pengajaran. Pembelajaran konstruktivisme merupakan salah satu teori yang menekankan bahawa pembelajaran berlaku melalui interaksi sosial.
Melalui pendekatan ini, guru berperanan sebagai fasilitator memberikan sokongan dan peluang kepada pelajar untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran sekaligus menggalakkan pemikiran kritikal mereka. Projek berkumpulan adalah contoh di mana pelajar dapat bertukar idea dan membina pemahaman bersama, manakala kepelbagaian dalam kaedah penyampaian dapat memastikan setiap pelajar berpeluang untuk belajar mengikut cara yang paling berkesan bagi mereka. Projek berkumpulan adalah contoh di mana pelajar dapat bertukar idea dan membina pemahaman bersama, manakala kepelbagaian dalam strategi untuk meningkatkan penerapan psikologi dalam pendidikan melibatkan beberapa pendekatan penting. Pertama, guru perlu diberikan latihan profesional dalam bidang psikologi pendidikan menjadikan guru lebih efektif dalam pengurusan bilik darjah. Kedua, pelibatan ibu bapa. Mereka perlu didedahkan kepada program pendidikan psikologi bagi membantu mereka memahami cara terbaik untuk menyokong perkembangan anak-anak di rumah selari dengan usaha yang dilakukan oleh guru di sekolah. Seterusnya, kerjasama dengan ahli psikologi atau pakar pendidikan juga dapat memberikan manfaat yang besar. Kesimpulannya, gabungan antara teori dan amalan yang tepat membolehkan pendidik meningkatkan perkembangan kognitif, emosi dan sosial pelajar menjadikan pengalaman pembelajaran lebih berkesan dan bermakna.